Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang cikgu ingin menerangkan berkaitan dengan contoh penyelesaian masalah yang melibatkan subtopik 2.6 daya dan juga 2.7 impuls dan daya impuls. Okey, bagi subtopik 2.6 daya, untuk contoh soalan yang pertama, rajah menunjukkan satu daya 8 Newton bertindak secara mendatar ke atas satu bongkah kayu yang berjisim 4 kg di atas satu permukaan licin. Hitungkan pecutan bongkah kayu itu. Jadi untuk penyelesaian masalah yang pertama ini, apa yang perlu anak-anak lakukan adalah keluarkan maklumat. Jadi dalam soalan ini, terdapat maklumat F bersamaan 8 Newton. Ada maklumat M bersamaan bersamaan dengan 4 kg, dan soalan A juga kita keluarkan sebagai suatu maklumat. Jadi untuk menyelesaikan soalan ini, kita akan menggunakan formula F bersamaan dengan MA. Maka untuk mencari pecutan, maka kita akan menghitung dengan A bersamaan dengan F per M. Maka masukkan nilai 8 Newton per dengan 4 kg, maka kita akan dapat nilai 2 ms negatif 2. Jadi untuk contoh soalan yang pertama, jawapannya adalah 2 meter per saat. Contoh yang kedua pula, sebuah kereta berjisim 1000 kg, berapakah tujuan enjin kereta itu untuk menghasilkan pecutan 5.0 ms negatif 2. Jadi di sini diberikan jisim 1000 kg dan pecutan 5.0 ms negatif 2. Jadi apa yang boleh dilaksanakan adalah keluarkan maklumat. Kita ada maklumat M bersamaan dengan 1000 kg dan ada maklumat A bersamaan dengan 5.0 ms negatif 2. Jadi untuk menghitung tujuan, ini juga adalah suatu maklumat yang perlu dikeluarkan bermaksud F yang hendak dicari. Maka F bersamaan dengan MA, maka anak-anak perlu masukkan gantian ke dalam formula yang diberi. Maka jawapannya adalah 5000 Newton. Okey, daya tujuan enjin adalah dalam unit Newton. Contoh yang ketiga pula, sebuah bas berjisim 2000 kg bergerak dengan laju seragam 40 meter per saat dan ianya bergerak sejauh 2500 meter sebelum ia berhenti. Jadi soalan yang pertama, hitungkan pecutan negatif bas. Jadi untuk menghitung soalan A, seperti biasa kita keluarkan maklumat. Kita ada nilai 2000 kg iaitu M. Dia ada bergerak dengan laju seragam 40 meter per saat sebelum ia berhenti. Jadi ini adalah maklumat untuk U bersamaan dengan 40 ms negatif 1. Bergerak sejauh 2500 meter, itu adalah S. Dan sebelum ia berhenti, ia merujuk kepada V 0 ms negatif 1. Maka di sini dengan maklumat yang ada, soalan yang pertama minta hitung purata pecutan negatif bas. Jadi untuk soalan A, kita akan hitung A iaitu pecutan negatif. Jadi di sini formulanya adalah kita menggunakan formula persamaan gerakan linear iaitu V kuasa 2 U kuasa sama dengan U kuasa 2 tambah 2ES. Jadi anak-anak pelajar hendak menghitung A, jadi kita akan masukkan nilai 0 kuasa 2 sama dengan 40 kuasa 2 tambah 2 darab dengan A darab dengan 2500. Jadi A di sini kita akan dapat nilai negatif 0.32 ms negatif 2. Okey, jadi kenapa kita dapat dengan tandaan negatif? Negatif ini merujuk kepada pecutan negatif. Jadi nilainya adalah pecutan negatif. Kita boleh buat conclusion, dapat pecutan negatif sama dengan 0.32 ms negatif 2. Jadi untuk soalan B pula, menghitung daya purata. Jadi
Untuk menghitung daya purata, gunakan formula F bersamaan dengan MA. So, masukkan nilai dengan nilai 2000 darabkan dengan 0.32, maka anak-anak akan dapat jawapan 640 Newton. Untuk contoh yang keempat, Raja menunjukkan sebuah troli berjisim 2 kg bergerak dengan hal laju 6 meter per saat memasuki permukaan kasar sejauh 2.8 meter dan akhirnya berhenti. Hitungkan daya geseran. Jadi keluarkan maklumat dalam penyataan soalan ini. Kita ada maklumat M bersamaan dengan 2 kg, U bersamaan dengan 6 ms negatif 1. Kita ada maklumat S bersamaan dengan 2.8 meter. Ada maklumat V. Okey, dengan nilai 0 ms negatif 1. Kenapa 0 ms negatif 1? Sebab dia berhenti. Dan F geseran yang kita akan hitung. Jadi di sini untuk menghitung daya geseran, maka pertama sekali kita akan cari pecutan. Jadi di sini untuk menghitung pecutan, kita menggunakan formula V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 AS. Masukkan nilai 0 kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah 2 A darab dengan 2.8. Maka di sini A anak-anak akan dapat dengan nilai negatif 6.43 ms negatif 2. Jadi setelah itu untuk menghitung daya geseran, kita akan masukkan dalam formula F bersamaan dengan MA. Maka masukkan nilai M dengan nilai 2 darab dengan negatif 6.43, maka kita akan dapat nilai negatif 12.86 Newton. Tandaan negatif ini merujuk kepada arah bertentangan ataupun bersamaan dengan apa yang kita nak hitung tadi, iaitu geseran, F geseran. Okey, baik. Sekarang cikgu ingin terangkan berkaitan dengan contoh soalan bagi impuls dan daya impuls. Contoh yang pertama, dalam penyataan soalan, seketul batu berjisim 0.4 kg dijatuhkan dari sebuah bangunan dengan hal laju terus sebelum terkena tanah 6 ms negatif 1. Berapakah impuls batu? Jadi, untuk soalan ini, kita keluarkan maklumat iaitu kita ada maklumat M bersamaan 0.4 kg. Kita ada maklumat V bersamaan dengan 0 ms negatif 1. Untuk dalam soalan ini ya. Dan untuk dalam soalan ini kalau kita keluarkan maklumat dijatuhkan, kita ada U bersamaan 0 ms negatif 1 dan 6 ms negatif 1 ini adalah sejurus sebelum terkena tanah. Kita ada maklumat V dan I yang hendak dihitung. Tetapi dalam soalan ini, berapakah impuls apabila terkena tanah? So, apabila terkena tanah, anak-anak perlu memahami bahawa apabila sudah terkena tanah, V-nya adalah kosong. V-nya adalah kosong. Jadi, di sini kita akan menggunakan maklumat M 0.4 kg, V dengan nilai kosong, tapi U pula dengan nilai 6 ms negatif 1. Maka I bersamaan dengan MV tolak MU, iaitu kita nak hitung impuls. Impuls bersamaan dengan perubahan momentum. Jadi masukkan nilai, kita ada M, kita boleh M 0.4, V adalah kosong, tolak dengan 6, maka kita akan dapat nilai negatif 2.4 kg ms negatif 1. Tandaan negatif itu adalah merujuk kepada arah. Okey, untuk contoh yang kedua, Raja menunjukkan sebuah troli berjisim 1.5 kg bergerak dengan hal laju 5 meter per saat. Troli tersebut berlanggar dengan dinding batu dan terpantul balik dengan hal laju 4 ms negatif 1. Berapakah magnitude impuls? Jadi di sini keluarkan maklumat untuk soalan contoh yang kedua. Kita ada jisim M 1.5 kg. Okey. Ini merujuk kepada U
dan ini merujuk kepada V. Jadi di sini untuk menghitung magnetic impulse, kita akan masukkan dalam formula I sama dengan mv tolak mu. So M sama dengan V tolak U. M adalah dengan nilai 1.5 kg. Okay, 1.5. Darab dengan V di sini adalah 4, tetapi disebabkan ia adalah kuantiti vektor, kita masukkan dengan negatif 4 tolak dengan 5. Maka di sini anak-anak akan dapat jawapan negatif 13.5 kg ms negatif 1. Okey, contoh yang seterusnya, contoh yang ketiga. Sebuah kotak berjisim 2 kg ditarik dengan daya 40 Newton selama 5 saat. Berapakah impuls? Jadi untuk soalan ini, maklumatnya adalah M 2 kg, ada F 40 Newton dan ada T 5 saat. Soalan hitung impuls. Masih lagi untuk menghitung impuls. Jadi di sini, untuk menghitung impuls, iaitu I, kita ada I sama dengan mv tolak mu, ataupun juga boleh guna I sama dengan ft. Jadi di sini untuk soalan contoh yang ketiga, dengan maklumat yang ada ini, kita akan menggunakan I sama dengan ft. So, masukkan nilai 40 darab dengan 5, maka kita akan dapat nilai 200 Newton second. Okay, dan contoh yang terakhir, contoh yang keempat, sebiji bola tenis jisim 0.1 kg bergerak dengan laju 40 meter per saat. Selepas pemain itu memukul bola, bola itu bergerak pada arah bertentangan dengan laju 10 meter per saat. Berapakah daya impuls? Di mana masa untuk pelanggaran adalah 0.02 saat. Jadi, keluarkan maklumat M bersamaan dengan 0.1 kg. Kita ada U 40 ms negatif 1. Kita ada V 10 ms negatif 1. Kita ada F bersamaan dengan question mark kita nak cari. Dan T 0.02 saat. Jadi untuk menghitung daya impuls bersamaan dengan formula mv tolak mu per T. Okay. Yang ini adalah, ingat balik, ia adalah kadar perubahan momentum. Maka di sini, anak-anak boleh masukkan nilai 0.1. Okay, cikgu olah dulu persamaan. So, 0.1 darab dengan, kita masukkan negatif 10. Kenapa? Sebab ini adalah V. V adalah kuantiti vektor. Negatif 10 tolak 40 per dengan 0.02. Maka kita akan dapat nilai negatif 250 Newton. Jadi jawapannya adalah negatif 250 Newton. Okey. Jadi setakat ini sahaja untuk perbincangan contoh soalan penyelesaian masalah yang melibatkan daya dan juga impuls dan daya impuls. Diharapkan dapat membantu anak-anak untuk memahami topik ini dengan baik. Selamat melaksanakan tutorial 6 dan tutorial 7. Sekian.